Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Eliana binti Cik Omar dan rakan saya Nur Fazira Farahid binti Rahmat. Hari ini kami akan membentangkan tentang rancangan pengajaran harian RPH. Baiklah, sebelum itu, apa itu RPH? RPH ataupun Rancangan Pengajaran Harian merupakan satu dokumen yang disediakan oleh guru sebelum proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Dokumen ini mengandungi perincian tentang pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Jadi bila guru perlu sediakan RPH ni? RPH perlu disediakan sebelum sesuatu pengajaran dilaksanakan dan mengandungi maklumat pengajaran, langkah pengajaran, masa, aktiviti dan catatan-catatan tertentu. Jadi mari kita telusuri RPH yang telah kami bina ini. Jadi kami telah membina sebuah RPH di bawah mata pelajaran Bahasa Melayu. Tema yang kami pilih ialah tema kekeluargaan di bawah topik yang ketiga iaitu kenangan manis. RPH ini kami laksanakan selama 1 jam dalam bilik darjah untuk kelas 3 bijaksana pada hari Rabu 3 April 2024. Seperti yang saya katakan tadi, tema dan topik yang kami ambil ialah daripada topik buku teks tahun 3 iaitu tema kekeluargaan dan unit 3 kenangan manis. Jadi mari kita bergerak kepada standard kandungan. Kami telah memilih standard kandungan 1.1 mendengar dan memberikan respons. Manakala standard pembelajaran, kami telah memilih 1.1.1 mendengar, mengucap sebutan, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat. Manakala nilai murni yang kami sematkan dalam RPH pengajaran kami nanti ialah bantu-membantu, bekerjasama, toleransi dan kasih sayang. Bagi elemen berentas kurikulum ataupun EMK, kami telah memilih 4 EMK iaitu yang pertama bahasa, yang kedua pendidikan alam sekitar, yang ketiga nilai murni dan yang keempat ialah TMK, teknologi maklumat dan komunikasi. Seperti yang saya katakan tadi, standard kandungan dan standard pembelajaran yang kami pilih adalah berdasarkan DSKP Bahasa Melayu tahun 3 di bawah topik kemahiran mendengar dan bertutur. Ini merupakan ringkasan daripada DSKP tersebut yang telah kami pilih. Seterusnya, kemahiran berfokus dalam RPH kami ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Pengetahuan sedia ada. Sebelum ini, murid pernah membaca ayat tunggal dan ayat majmuk semasa PDP sebelumnya. Ini boleh dilihat daripada PDP sebelumnya pada unit 1 iaitu topik keluarga cergas. Mereka ataupun murid-murid ni pernah membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jadi di sini bermaksud mereka telah serba sedikit didedahkan dengan apa itu ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Bagi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat yang pertama sekali mengecam sekurang-kurangnya 5 ayat tunggal dan 5 ayat majmuk. Yang kedua, memahami sekurang-kurangnya 5 ayat tunggal dan 5 ayat majmuk. Dan yang ketiga, murid dapat menyebut dengan sebutan dan intonasi yang betul sekurang-kurangnya 5 ayat tunggal dan 5 ayat majmuk. Beralih kepada kriteria kejayaan. Murid akan berjaya sekiranya murid dapat mengecam ayat tunggal dan ayat majmuk dalam berkomunikasi. Yang kedua, memahami konteks penggunaan ayat tunggal dan ayat majmuk dalam berkomunikasi dan menyebut ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul semasa berkomunikasi. Jadi konsep atau perbendaharaan kata utama yang dipilih dalam rancangan pengajaran kami ialah ayat majmuk, ayat tunggal dan percutian. Manakala bahan bantu mengajar atau sumber yang kami terapkan dalam pengajaran kami ialah BBM petik saya. Ini merupakan BBM tersebut yang akan disimulasikan kemudian. Gambar-gambar dalam talian ada beberapa gambar percutian, prop percutian seperti topi dan sebagainya yang akan disediakan oleh guru, kertas A3,
dan lembaran kerja juga akan diberitahu kemudian. Seterusnya saya akan mengulas dengan lebih lanjut tentang strategi PDP. Yang pertama adalah penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian masalah ni, murid tu dia dapat mengecam ayat tunggal dan ayat majmuk. Bagi simulasi pula ialah memainkan peranan semasa tema percutian yang kami pilih. Perbincangan pula dilakukan secara berkumpulan. Strategi PDP ini menggabungkan beberapa elemen yang penting. Contohnya dalam hal penyelesaian masalah, simulasi yang memainkan peranan tadi. Seterusnya, bimbingan berfokuskan individu atau kumpulan dan perbincangan. Contoh, aktiviti murid bagi PAK 21 ini pula ialah seperti mendeklamasikan sajak, nyanyian, lakonan yang berkaitan simulasi percutian mereka. Latihan berfokus juga dilakukan dalam penyelesaian masalah seperti latihan pengukuhan. Elemen yang terdapat dalam melakukan aktiviti PAK 21 ini adalah seperti mendeklamasikan sajak, nyanyian dan lakonan serta melakukan latihan berfokus dalam penyelesaian masalah. Peta pemikiran yang kami gunakan adalah peta bulatan, iaitu gambar percutian yang kami sediakan bahan baku mengajar ini seperti gambar-gambar ni. Peta pemikiran IT yang kami gunakan adalah peta bulatan. Seterusnya, kebat. Dalam kebat ni kami menggunakan aspek menganalisis dan mengecam ayat tunggal dan ayat majmuk. Mengaplikasi, iaitu dengan mengaplikasi ayat tunggal dan ayat majmuk dalam simulasi. Seterusnya, mencipta. Mencipta ni macam melakukan persembahan simulasi berkaitan percutian tadi. Elemen yang kami terapkan dalam kebat ini, kemahiran berfikir arus tinggi ni adalah salah satunya menganalisis, mengaplikasi dan mencipta. Bagi pentafsiran bilik darjah pula kami tekankan aspek latihan bertulis seperti latihan pengukuhan lisan, iaitu secara sebutan dan intonasi yang sesuai digunakan semasa simulasi. Seterusnya, melalui pembentangan. Pembentangan kita boleh jelaskan seperti murid-murid itu buat perkongsian terhadap dapatan dalam ayat tunggal dan ayat majmuk. Elemen yang kami terapkan dalam pentafsiran bilik darjah ni seperti latihan bertulis, melalui lisan dan melalui pembentangan. Seterusnya, set induksi. Yang pertama, kami telah menggunakan tajuk kenangan manis yang kami gunakan masa selama 5 minit. Yang pertama, guru dia memakai pakaian percutian seperti topi dan kacamata sebelum masuk ke kelas tu. Yang kedua, guru ni dia berkongsi gambar destinasi percutian yang ada, dia melihat kepada murid-murid. Ini contoh gambar-gambar dia. Contohnya di pantai, di kampung halaman, di kawasan pergunungan, macam tu. Seterusnya, guru bersoal jawab dengan murid seperti bertanya tentang pengalaman percutian yang menarik pernah dilalui oleh mereka. Yang keempat pula, murid menceritakan pengalaman-pengalaman pahit dan manis bersama guru dan rakan dalam bentuk kumpulan. Yang kelima pula, guru menyatakan objektif pembelajaran harian kepada murid. Seterusnya, ini contoh gambaran percutian yang kami selitkan dalam menceritakan pengalaman bersama murid-murid tadi. Yang pertama adalah seperti pantai, yang kedua ni kampung halaman, di zoo negara, kawasan pergunungan dan kawasan taman temai. Soalan pertanyaan yang kami sediakan dalam proses PDP itu, yang pertama seperti guru bertanya berdasarkan kawasan pelancongan yang guru tunjuk dalam kelas tadi, macam apakah tajuk yang kita
akan pelajari pada hari ini kepada murid-murid. Misalnya melalui gambar ni, cikgu tanya macam apa pelajaran yang kita akan belajar hari ini. Jadi daripada tu murid dapat teka melalui gambar-gambar ni lah. Yang kedua, guru bertanya apakah pengalaman manis yang pernah kamu lalui sepanjang percutian. Seterusnya, baiklah, sebelum kita masuk kepada aktiviti utama, seperti yang telah diterangkan oleh rakan saya induksi guru telah memberi gambaran awal tentang aktiviti yang akan kita jalankan, dan guru juga telah menyediakan atau menerangkan mengenai objektif pembelajaran. Jadinya, seterusnya beralih kepada aktiviti utama yang lebih kurang akan berlangsung selama 50 minit. Kami membahagikan kepada 3 langkah. Bagi langkah yang pertama, kami akan laksanakan dalam masa 15 minit. Pertama sekali, murid-murid akan dibahagikan kepada 5 kumpulan yang setiap kumpulannya akan mengadungi 5 orang ahli. Seterusnya, guru akan menyediakan 5 tema percutian kepada setiap kumpulan, dan tema percutian dibahagikan seperti berikut: percutian di kampung, percutian di kawasan pergunungan, percutian di pantai, percutian di zoo, dan juga percutian di taman tema air. Setelah guru memperkenalkan tema-tema ini, guru akan menentukan giliran wakil kumpulan untuk mencabut tema masing-masing menggunakan laman web Classdojo di bahagian sini. Seterusnya, setelah guru dah tentukan giliran wakil kumpulan yang akan mencabut tema percutian mereka, guru akan memanggil wakil kumpulan tersebut untuk datang ke hadapan secara mengikut giliran yang telah ditentukan tadi untuk menggunakan BBM petik saya ini. Dan mereka akan cabut. Contohlah kumpulan pertama datang dan cabut bahagian sini. Bila mereka cabut, keluarlah tema di pantai. Itu kumpulan pertama. Seterusnya mungkin kumpulan ketiga pula akan cabut bahagian sini. Keluarlah tema yang seterusnya. Itu contoh penggunaan BBM petik saya. Seterusnya, guru meminta setiap kumpulan untuk menyediakan satu simulasi percutian yang berdurasi selama lebih kurang 5 minit secara spontan. Maksudnya di sini simulasi tersebut tidaklah begitu rigid dan bebas bagaimana murid-murid hendak mempersembahkan simulasi tersebut, asalkan berkaitan dengan tema percutian ataupun tempat percutian mereka. Hal ini berikutan daripada simulasi ini berjalan secara spontan. Seterusnya, murid dikehendaki, ini yang paling penting, murid dikehendaki untuk menggunakan 2 jenis ayat dalam simulasi yang mereka akan persembahkan, iaitu ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Dan dalam langkah 1 ini, PAK 21 yang digunakan adalah berpusatkan murid. Kenapa? Sebab setiap aktiviti yang dijalankan adalah murid yang laksanakan sendiri, berpusatkan murid. Gaya pembelajaran ialah kecerdasan pelbagai. Hebat ialah mengaplikasi dan mencipta. Mengaplikasi bermaksud mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka ke dalam simulasi, dan mencipta bermaksud mereka dapat mencipta satu simulasi yang bertemakan percutian yang telah dipilih. Dan pentaksiran, guru-guru akan mentaksir murid-murid melalui yang pertama, pemerhatian terhadap gerak-geri murid-murid, dan juga lisan, sebutan dan intonasi murid-murid semasa bersimulasi. Seterusnya, ini merupakan contoh penggunaan laman web Classdojo untuk menentukan giliran. Okey, akan berpusing-pusing Classdojo ini. Okey, kumpulan 3 merupakan giliran yang pertama. Seterusnya ada lagi. Okey, kumpulan 1 giliran kedua. Jadinya mereka ke hadapan untuk mencabut tema mereka menggunakan BBM petik saya ini mengikut giliran yang ditentukan daripada Classdojo ini. Seterusnya, langkah kedua aktiviti utama kami ini berdurasi selama 30 minit. Yang pertama, setiap kumpulan akan mempersembahkan simulasi percutian mereka mengikut giliran. Jadi setelah mereka berbincang berkumpulan bagaimana nak mempersembahkan simulasi, mereka seterusnya akan persembahkan.
giliran untuk mempersembahkan simulasi tersebut adalah mengikut giliran ini. Yang pertama, tema percutian di kampung akan mempersembahkan terlebih dahulu, diikuti dengan tema di kawasan pergunungan, diikuti dengan tema di kawasan pantai, diikuti tema di kawasan zoo dan diikuti tema percutian di taman tema air. Dan dalam melaksanakan langkah 2 ini, guru juga boleh mengambil inisiatif untuk menyediakan beberapa prompt yang bersesuaian dengan persembahan simulasi murid. Hal ini bagi menghidupkan lagi kelas supaya lebih menarik, lebih menyeronokkan untuk murid. Antara prop yang disediakan oleh guru boleh berbentuk, prop ini adalah fleksibel, tapi guru-guru boleh menyediakan prop yang berbentuk seperti topi, teropong, kamera mini, tikar, bako dan lain-lain prop yang sedia ada di dalam kelas. Seterusnya, kumpulan yang tidak mempersembahkan simulasi dikehendaki untuk mengecam ayat tunggal dan ayat majmuk yang digunakan dalam simulasi kumpulan yang membuat persembahan. Sebagai contoh, kumpulan pertama, kumpulan 1 membuat simulasi, kumpulan 2, 3, 4 dan 5 hendaklah mengecam apa ayat tunggal dan ayat majmuk yang digunakan dalam simulasi mereka. Sebagai contoh, kumpulan 1 menggunakan ayat majmuk, Ali dan saya hendak ke pantai ibu, jadi itu merupakan ayat majmuk. Ataupun saya hendak ke pantai hari ini, itu merupakan ayat tunggal. Seterusnya, setiap kumpulan dikehendaki untuk menulis ayat tunggal dan ayat majmuk yang didapati daripada setiap persembahan simulasi. Mereka dikehendaki menulisnya di kertas A4 yang disediakan oleh guru. Seterusnya, langkah ketiga yang mengambil masa selama 5 minit. Yang pertama, guru akan bertanyakan kepada setiap kumpulan tentang hasil dapatan berkaitan ayat tunggal dan ayat majmuk daripada persembahan simulasi yang telah dilakukan tadi. Jadi yang kedua pula, setiap kumpulan tu akan berkongsi hasil dapatan mereka. Langkah 3 ini dia berpusatkan murid. Gaya pembelajaran dia pula melibatkan kecerdasan pelbagai. Dalam kemahiran berfikir RSPD pula adalah menganalisis, dan dari segi pentafsiran pula secara lisan dan pemerhatian. Seterusnya, refleksi. Refleksi ni kami ambil masa selama 5 minit, iaitu yang pertama, guru dan murid ni dia akan bersoal jawab tentang tajuk pembelajaran ayat majmuk dan ayat tunggal. Yang kedua, guru akan memberi penghargaan dengan tepukan atau pujian kepada murid atas kesungguhan mereka dalam menceritakan setiap pengalaman yang telah dilalui macam tu. Tindakan susulan untuk murid pula kami gunakan dalam latihan pengukuhan. Seperti latihan pengukuhan ini akan dilakukan oleh murid seperti menjawab soalan lembaran kerja berkaitan ayat tunggal dan ayat majmuk. Seterusnya, tindakan susulan untuk murid tadi ni, yang ni lembaran kerja, contoh lembaran kerja yang akan dilakukan semasa refleksi. Okey, hasil dapatannya refleksi ni 25 orang murid tu mencapai objektif pembelajaran kerana 25 orang murid tu hadir semasa hari PDP tersebut. Itu sahaja dari rumusan daripada rancangan pengajaran harian yang disediakan oleh kami berdua. Harap dapat membantu guru-guru untuk melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan lebih bermakna dalam kelas Dan menyeronokkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.